Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan Imam, ahli dan kuasa masjid Surau Hijrah, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman di awal surah Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat sebagai pemula kata, iaitu sebenarnya kita pada bulan Rejab dan juga bulan Mei. Banyak sungguh bulan ni hari-hari. Mula dengan satu hari bulan tu hari borok, hari pekerja. Lepas tu hari ibu, hari Wesak rumah, hari ibu. Hari Wesak dulu, hari ibu dulu. Wesak dulu, hari dulu rawat. Tengok-tengok ada pakai tudung pula. Itu silai lah. Hari macam-macam hari, tuan-tuan. Tapi dalam bulan Rajab kita suhur dengan sambutan Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan dah ada, insyaAllah ada penceramah khusus untuk Isra dan Mi'raj. Saya malam ni insyaAllah akan sentuh sedikit lah tentang muqaddimah ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dengan berfokus kepada di Sidratul Muntaha, iaitu ada suatu ketetapan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah suatu ketetapan yang telah difardukan ke atas orang mukmin mengikut kadar waktu yang telah tertentu. Itu nanti kita akan tengok. Kemudian selepas daripada itu, izinkan saya bicara dengan tuan-tuan, iaitu ayat yang seterusnya agak jauh sedikit. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam surah Isra juga, bila mana Allah memutuskan, memberi satu keputusan, wa qadha,
Jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan selepas tu Allah minta kita supaya terhadap kedua ibu bapa kita buatlah yang terbaik, insya-Allah. Dan selesai daripada tu tuan-tuan, mungkin ada masa lagi, izinkan saya untuk kita ingat target kita ialah pergi pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Habis tu asal kira. Tak ada sentuh hudud sikit. Tak. Boleh. Boleh tak apa. Kata boleh. Pak pada waktu dah. Tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pandai tuan-tuan nak kupas isu-isu ni, tapi orang panggil saya untuk jadi moderator untuk syekh yang hebat-hebat, iaitu Dr. Abdul Basit Abu Anas. Allah ketar tuan-tuan nak jadi moderator dia. Nasib baik Abu Anas datang lambat sikit. Dia kata bila kat KLIA ni lewat sikit. Jadi bersama dengan Dr. Izhar, tuan-tuan ingat budak-muda je, rupanya memang budak-muda tapi ilmu banyak. Tak lagi juga. Lepas tu tengok, saya ingat saya ni sebagai moderator pun tengok cakap banyak juga. Fatimah tuan-tuan, ya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, maha suci Allah. Nabi bagi tahu kita tuan-tuan, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani indal mizani wa habibatani 'inda ar-rahmani atau kama qala an-nabi. Nabi kata ada dua kalimah, dua kalimah je tuan-tuan, khafifatan dan mudah nak sebut, 'ala lisan, tak belik pun, senang je, main-main je tuan-tuan. Kejap lagi boleh sebut. Saya tak nak ajar lagi, takut tuan-tuan pakat sebut dapat pahala banyak. Apakah dia? Kalimatani khafifatani 'ala lisani habibatani 'inda ar-rahmani thaqilatani fil mizan. Tu ayat yang mula-mula subhana. Apa-apa perkataan yang bermula dengan subhana Allah cukup suka. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Ayat bacanya subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Ada subhanallah. Jadi yang Nabi maksudkan tadi senang tu, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Dia ingat dulu-dulu dah, zaman kita anak-anak dulu, kanak-kanak dulu. Tuan-tuan, hari ni ibu dah. Satu lagi hari ni hari ibu. Allah, tuan-tuan lupa pula kat cikgu kita. Bila kita dah jadi cikgu ni, lupa pada cikgu lain lah. Tuan-tuan, dulu-dulu kita di tahlil ada ucapan ni, subhanallah wa subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Semua sekarang ni saya yang bawa pun tak baca tuan. Jadi tu Nabi bagi tahu, bacalah ini, mudah sangat nak sebut tapi sangat disukai Allah, dan bila timbang nanti di mizan cukup berat ya Allah. Jadi bakal disebut subhan. Apa maksud subhana? Kenapalah bila kita sebut subhana jadi banyak pahala? Nabi Allah Ibrahim semasa jumpa dengan Nabi kita di mana, di malam Isra' tu, dia bagi tahu Nabi kita pesan ke anak cucu dia ni. Kita selalu sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa orang tanya tak sebut kama sallaita ala Adam, kama sallaita ala Musa? Ada orang guna saya tu tak nak jawab. Mana dia? Antara dia kata Nabi Allah Ibrahim tu Abu Anbiya, Nabi Allah Adam Abul Bashar, Nabi Allah Adam Abul Bashar. Itu kita semua ni. Tapi kalau masuk kepada Nabi Allah Ibrahim, dia adalah
Abul Anbiya, ramai daripada anak-anak dia menjadi nabi-nabi. Jadi sebab itulah, dan Nabi Ibrahim pula disebut Khalilullah, kekasih kan Allah. Sebab tu kita sebut. Dan Nabi Allah Ibrahim pesan kat Nabi kita dalam peristiwa Isra' Mi'raj, dia bagi tahu kita, pesan kat kita, sungguhnya tanah kubur, bukan tanah kubur. Tanah apa? Tanah syurga. Tanah syurga ni begitu subur. Bukan tanah kubur. Tanah syurga ni begitu subur. Pesan ke anak cucu aku nanti, wahai Muhammad, iaitu bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Main-main je baca tuan-tuan tadi. Tengok-tengok dah tumbuhlah satu pokok besar di dalam syurga. Tuan-tuan, kita nak buat benda dunia, tuan-tuan, boleh. Nak buat bangunan, duduk ni buat bangunan ni, subhanallah walhamdulillah, tak jadi, tuan-tuan. Nak dapat 2 juta ni, wah, mau buat Malaysia, tuan. Tapi nak bina di syurga, tuan-tuan, Allah, senang sangat. Tu jadi malah. Jadi tuan-tuan, apalah besarnya subhanallah ni. Subhanallah dari segi maknanya, tuan-tuan, bari'un. Kita nubarri'ullah, nunazzifullah, kita mensucikan Allah dari segala-gala kelemahan dan kekurangan. Sebab tu jadi hebat tu. Bari'u minal uyub, sempurna daripada segala kelemahan. Uyub, tuan, aib, tuan, ya Allah. Sebab tu, tuan-tuan, kalau saya sebut nanti, tuan-tuan jangan kata saya nak berhenti. Orang kata, kenapa hari ni cepat sangat nak berhenti? Antaranya kalimah yang tuan-tuan suka dengar ialah, apa yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu adalah daripada kelemahan saya. Maksudnya nak berhenti tu. Betul? Tuan-tuan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Apa yang baik itu daripada Allah, tuan-tuan. Yang tak baik itu adalah kelemahan diri kita. Dan sebenarnya hakikat yang sebenarnya, baik dan buruk itu adalah ketentuan Allah. Zalika taqdirul azizil alim. Tuan-tuan, solat subuh pagi tadi ngantuk letih tuan-tuan. Kadang-kadang letih tetapi bunyi azan Allah Akbar, okey lagi. Tiba-tiba ada bunyi as-salatu khairum minan naum. Allah rasa tuan-tuan sebab mengaji, kalau tak mengaji tak boleh kau. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Rasa nanti Allah tanya ni, panggil dah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik, tuan-tuan, daripada orang yang menyeru, memanggil orang lain datang ke tempat yang baik dan dia sendiri buat baik dan berbangga pula cakap dia ni, aku adalah orang Islam for all. Tuan-tuan, itu bangga dia tadi. Jadi tuan-tuan, kalau gitu dah, kita datang sembahyang kerana sembahyang itu baik. Betul atau tidak? Tak mengaku. Betul, tuan-tuan. Baik tak sembahyang? Baik, tuan-tuan. Sembahyang yang kita buat ni baik sebab apa? Daripada Allah. Kalau orang lain suruh, rasa tak tentu lagi kan. Katalah kerajaan menyuruh, tak mungkin tak buat kan. Pakai topik kereta baik, ramai tak kena, tak ikat kan. Pakai kereta, saya naik kereta tuan-tuan hari apa, masa Waisak tu pagi tu kena surau Khalid Al-Walid. Khalid bin Walid mana di Shah Alam. Tempat ceramah tuan-tuan ialah di IPK, Ibu Pejabat Kontijen Polis Selangor. Dia sepatutnya jadual saya adalah hari Ahad malam Isnin, tapi kerana hari malam tu ada program lain, dia kata boleh tak ustaz kita tunda pada hari cuti tu. Dia kata boleh lah, kebetulan ada mak di Meru, saya pun pergi ziarah mak. Tuan-tuan, pergi ceramah di IPK tu tuan-tuan. Sini dalam ramai-ramai orang awam ni ada seorang dua je SB, betul tak? Kau tak ngaji? Tuan-tuan, dekat IPK ni tuan-tuan, nak cari orang awam susah. Yang lain tu boleh tu. Silap cakap sikit, tuan-tuan Ustaz, ikut saya cakap kat balan, habis. Bunyi nak ajak minum kat balan. Saya lepas tu tuan-tuan, saya ingat dia nak ajak saya pergi, ajak mereka, Ustaz, ikut saya naik kereta. Pucak lah. Datuk Adnan Terengganu.
Kebetulan pula pagi itu peristiwa hebat 13 Mei tuan-tuan. Mendengar cerita hati pun sayu, mengenang derita bangsaku Melayu. Belum pun berjuang sudah pun layu. Itulah dunia, tipu daya, pujuk dan rayu. Okey. Tak boleh patung itu dah. Sensitif. Orang Melayu ni tuan-tuan, dia hebatnya kerana sedikit yang ada nilai dia pantun. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami hulurkan. Kalau sungguh bagai dikata, apa dia nak ulut? Nyawa dan badan kami korbankan. Itu. Tuan-tuan, semangat dulu dirakamkan dalam sejarah pantun. Pantun menjadi rakaman sejarah. Hari ni kita nak rakam benda-benda. Ustaz, ngapa macam kuat sangat ke? Mendengar cerita hati pun sayu. Mendengar cerita hati pun sayu, mengenang derita bangsa mana? Bangsaku Melayu. Belum pun berjuang sudah pun layu. Itulah dunia, tipu daya dan pujuk rayu. Tuan-tuan, Allah tu kat mana tu nak letak, tak boleh letak kan? Ada anak murid tanya saya kan, ni nak cerita mengenai apa tuan-tuan? Nak cerita mengenai mana yang baik tuan-tuan. Bila sebut subhanallah, apa sahaja yang datang daripada Allah tuan-tuan, dia adalah suatu benda yang baik, kena terima. Sebab tu sebut subhanallah, maha suci Allah, Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Sebab tu tuan-tuan kita terima solat, iaitu sebab dia daripada Allah. Di Sidratul Muntaha bertemu Tuhan, menerima solat berupa suruhan. Jika 50 waktu tiada tertahan, menjadi 5 tanda kasihan. Mengapa tidak bersolat jadi pilihan? Rasa macam pernah dengar ni. Dah dengar ke belum ni? Belum minum air dulu lah. Ingat saya dah ingat macam penuh ni. Ustaz, saya bimbang takut tuan-tuan kata, ustaz ni modal lama ni. Tapi nasib baik tuan-tuan, kita ni ada satu sifat mudah lupa. Tu okey. Ingat lagi tuan-tuan, apa tanda kita semakin tua? Ada 3. Ada 3 tanda kita ni semakin tua. Ingat lagi ke? Pertama ialah mudah lupa. Ada 2 lagi, nak tahu? Dekat-dekat Isyak. Tak payahlah. 2 lagi tuan-tuan, saya pun dah lupa. Jadi senang. Itulah sebenarnya. Di Sidratul Muntaha bertemu Tuhan. Antara intipati yang hebat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj tuan-tuan, ceritalah panjang mana pun Isra' Mi'raj tuan. Kalau saya tak sentuh ataupun siapa-siapa tak sentuh mengenai solat, maka tak lengkap peristiwa Isra' dan Mi'raj tuan. Cerita panjang pergi mari-mari dah sekali. Mana cerita solatnya tuan-tuan? Maka cacatlah peristiwa Isra' dan Mi'raj kalau tak ada intipati kepada solat tadi. Di Sidratul Muntaha bertemu Tuhan tuan-tuan. Sampai satu tahap tuan-tuan, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril tadi naik ke atas di waktu malam tuan-tuan. Ada orang mempertanyakan pula, tanya, kenapa waktu malam tidak waktu siang? Kenapa waktu malam tidak waktu siang? Nak jawab macam mana tuan-tuan? Allah kata kat sini maha suci, terima je lah Allah tak boleh. Dia nak cek juga kenapa waktu malam tuan-tuan. Ya Allah, saya ada sahabat nama dia Tuan Haji Nordin, dekat Kota Serimah tu. Dia bila KLIA 2 baru buka, dia ajak, saya ingat ajak naik kapal terbang percuma tu. Dia kata, marilah tuan-tuan, ajak mari kita tengok di Melawak tu, bolehlah naik kapal terbang cuma balik Kelantan, lepas tu mari semula. Dia tengok gitu je. Dia ajak saya dan kawan saya naik ke menara dia, menara tinjau. Sebab katanya 30 tingkat yang paling tinggi dekat dunia. Lepas tu saya kata, nak pergi waktu apa? Dia kata, kalau ustaz free pagi, mari pagi. Kalau boleh, mari malam. Lepas tu malam nak tengok apa? Mari malam. Malam cantik. Ya Allah.
Dan kita tak fikir dalam otak malam boleh tengok apa benda. Bagi dia kata marilah malam tuan-tuan cantik. Betul tuan-tuan. Naik malam tuan-tuan, saya tak tengok lagi lah. Maknanya suasana malam tu berbeza dengan siang hari dari segi lampu-lampu dia. Tuan-tuan, ada tak orang main bunga api siang hari? Malah tak kita, anak kita tuan beli bunga api, okey lah, kita kata main lah malam nanti ayah pun nak tengok jom. Main petang je. Kau nak setengah tak sabar main. Kita pun dulu juga main bunga api. Nak kata tolu tu malah lah tuan-tuan. Tapi tak comel lah. Jadi Allah memperjalankan waktu malam adalah sebab-sebabnya. Kita pun tak kerti nak fikir tuan-tuan. Tapi antara yang kita nampak lah cantiknya kita sesuatu itu waktu malam tuan-tuan. Kalau jumpa perempuan waktu malam, jangan kata dia cantik lagi, kecuali waktu siang. Kalau jumpa waktu siang cantik, okey. Kalau jumpa waktu malam cantik juga, mesti kita. Berapa siang hari dia ngosek, malam nampak cantik. Malam tadi nampak cantik. Sebab apa? Malam itu adalah suasana tu menyebabkan syahdu dia tu nampak cantik. Jadi Allah memperjalankan Nabi kita di waktu malam. Dan mungkinlah juga tuan-tuan, solat ini solat yang paling rapat dengan Allah, iaitu salatul wa Qur'anil fajr kana mashhuda. Allah tuan-tuan, itulah yang Allah dia nampak kita. Di Sidratul Muntaha bertemu Tuhan, menerima solat berupa suruhan. Jika 50 waktu tiada tertahan. Ya Allah, dalam peristiwa ni berapa banyak tuan-tuan? 50 waktu sembahyang, bukan 50 rakaat. Kita hari ni 5 waktu 17 rakaat tuan-tuan. Kalau kita rajin sikit lagi solat-solat sunat tuan-tuan, campur 17 katalah, buat sama banyak ke 17 maknanya dah 34 rakaat. Kalau rajin lagi tambah lagi rasanya boleh kalau setakat 50. Tapi kalau untuk solat 50 waktu, bayangkan jam masa yang kita ada 24 jam. Darab keluar baru 48 jam. Maknanya setiap jam tu kena sembahyang apa? 2 waktu. Letih kan. Tapi dia makin lama makin turun. Daripada 50 jadi berapa? Jadi 5 tuan-tuan. Saya ingat orang kata mujib kalau nak pergi beli barang murah, pergi beli di Petaling Street. Saya belajar tuan-tuan di Petaling Jaya. Macam mana saya nak fikir mana letak Petaling Street? Mestilah dekat dengan Petaling Jaya, betul tak? Saya dapat offer letter belajar universiti tahun 90, lampu diri dekat rumah pantai. Saya kata hebat ni rumah pantai tuan-tuan. Tengok pantai pun tak ada. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, nama tu tak sama dengan yang indah khabar dari yang sebenar. Jadi pergi cari Petaling Street, dia kata bukan di Petaling Jaya, kena pergi bus stand Kelang. Allah, tuan-tuan tahu mana bus stand Kelang? Kelang. Ya Allah, peliknya mula-mula mari dululah. Kenapa saya duk fikir, kenapa bus stand Kelang duduk kat KL? Kan Kelang duduk sana tuan-tuan. Ya Allah. Lepas tu baru orang tunjuk, rupanya jalan pergi ke Kudu yang saya selalu jalan, itulah jalan Petaling Street. Betul tak baik. Gini tuan, situ dia kata kalau nak beli barang murah, beli situ, tawar boleh tawar sampai separuh. Tapi ingat, bila dah tawar tak beli, cari penyakit. Kena tengok ke something gitu. Nak beli betul-betul saja, nak tanya-tanya tak layan lah. Jadi kalau nak beli, kalau benda tu 50, letak harga sampai RM5. Try gitu kan. Berani tak? Tawar tak beli pun dia marah. Tapi kita dalam bab solat tuan-tuan, Allah tak kisah pun dengan kita tuan-tuan. 50 waktu tiada tertahan, menjadi 5 tanda kasihan. Mengapa tidak bersolat jadi pilihan? Allah tuan-tuan, tanyalah diri kita sendiri. Ni alhamdulillah tuan-tuan, kita Allah pilih berada jadi baik. Kalau kita dulu-dulu tu rasa nak cukup 5 waktu ni pun susah tuan-tuan, apatah lagi kalau kita tengok anak-anak kita. Kalau tak tanyalah, tak suruh, tak paksa tuan-tuan, ayo dalam bab solat, wasta'inu bis sabri was salat,
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah suruh kita minta tuan-tuan dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak sembah Allah tuan-tuan, macam mana cara nak sembah Allah? Minta cara, iaitu cara minta dengan Allah. Bagaimana Allah nak tunjuk kita cara nak salat? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan cara kamu bersolat, dan ketahuilah sesungguhnya solat ini bukan main-main. Dia adalah sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Allah, macam mana nak khusyuk solat? Amru bin Khalid, seorang penceramah hebat tuan-tuan. Dia tak ceramah kalau 2-3 orang macam ni. Bukan dia tak ceramah 2-3 orang ni, kalau dia dengar dia ceramah tuan-tuan, 1000 orang lagi. Kan? Maknanya tu lah ramai. Amru bin Khalid tuan-tuan, penceramah di Mesir sana. Dia tulis kat dalam kitab tu bagaimana nak bawa hati ni dalam solat supaya kita jadi khusyuk. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan dah khusyuk? Saya tak boleh ajar kot. Saya sendiri pun tak khusyuk tuan-tuan. Payah nak khusyuk ni. Tapi adalah panduan-panduan dia sebut tuan-tuan, iaitu belajarlah daripada orang yang suka pergi mancing. Tuan-tuan, kita tengok orang pergi mancing ni sia-sia. Rupanya tuan-tuan, kalau kena cara, boleh bawa pelajaran daripada ngai tu. Dia panggil apa ni? Royang apa? Joran. Yang dia lain pula tuan. Mancing tu tuan-tuan, macam mana kita nak bawa benda tu dalam sembahyang kita? Saya pun belajar iaitu mula-mula saya mari ke Salak dulu, dia orang tu ajak saya pergi Sekayu. Tahun 2007 ataupun 2008. Dia kata, Ustaz, sebelum puasa ni kita pergi Sekayu dulu, kita buat pergi mancing lah. Saya pun ikut tuan-tuan. Dalam kereta tu dia suruh jangan saya berhenti bercakap, suruh cerita. Macam sesi ceramah dalam kereta tu. Cerita apa pun dia suruh nyanyi ke apa pun. Saya kata seronok tu. Sampai dekat Sekayu tuan-tuan, dia bawa saya ke dalam tu. Lepas tu pancing pun, saya nak cerita, nak nyanyi. Ya Allah, apa perasaan tuan-tuan? Dipergunakan betul-betul tuan-tuan. Masa dia nak guna kita itu pujuk layu tuan-tuan, betul tak? Daripada semari dah ustaz, kita seronok jumpa ustaz lah gini-gini. Sampai dekat mancing tuan-tuan, kita nak nyanyi. Tengok gini tuan. Atas bawah, ustaz ni nak kena ni. Tuan, tak lagi. Saya puas kan, saya terjun mandi. Saya sebab duduk tepi sungai tuan, saya pun pernah berenang Sungai Kelantan tu kan. Saya terjun mandi, kita ustaz, orang nak mancing tu mandi pula. Allah tuan, itulah nak belajar tuan-tuan khusyuk dalam solat. Pergi belajar dengan orang mancing. Bila dia campak kain dia tu, dia fikir tak? Kita campak ni, tengok sangkut kat lain kan. Mata khusyuk tak ada. Duk tunggu mana? Kosong, duk sangkut atas pokok kan. Dia campak tu, dia akan nampak, tunggu. Kena. Dia dapat rasa kan. Kita ni tak tahu. Tak ada tik situ batu. Dia akan perhati betul-betul ada rasa tak? Rasa. Itulah yang suruhnya Amru Khalid, biarkan rasa Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang kita duk penting tuan-tuan, nawaitu tu. Nak kena usalli fardal isya 4 rakaat makmuman. Boleh tuan-tuan, itu sebutan alhamdulillah membawa hati kita pada lidah tadi. Lidah pula bawa pada hati, boleh lah. Tapi yang lebih penting daripada itu di mana perkataan Allahu Akbar. Apakah duk mampak lagi usalli fardal isya 4 rakaat? Baca dengar tak semalam ceramah Ustaz Badli Shah dalam tilawah Quran? Kau tak tengok? Tengok lagi lama ataupun tengok siapa lagi? Sedap tuan-tuan. Sekarang ni malam ketiga kan. Ustaz Badli Shah tuan-tuan, dia cerita bagaimana orang belajar bahasa Arab. Dia pergi Mekah tuan-tuan, dia baca buku bagus betul Ustaz Badli Shah tuan-tuan. Saya seronok dengar. Saya pun mengajar bahasa Arab tak sehebat Ustaz Badli Shah. Dia cerita, nak cerita ni tentang niat solat dah, membantu kita dalam hidup. Terutama sekali pergi ke Mekah ni. Dia nak beli barang tak? Dia nak beli barang tuan-tuan. Kam hadha? Bikam. Maka dia tu pun cakap apa? 5 riyal. 5 riyal.
Khamsah. Dia tak sebut khamsah, dia sebut arba'ah. Arba'ah riyal. Tengok tuan-tuan, selalu mari sembahyang tuan-tuan, perkataan arba'ah tu ada tak? Arba'a rakaat. Dia kata arba'ah rakaat ni arba'ah riyal, 4 ringgit. Jadi dia nak minta kurang. Nak minta kurang tuan-tuan, dia nak minta macam mana? Dia ambil juga apa yang dia belajar dalam sembahyang tu. Dia kata kalimah salasah. Kan 3 rakaat, salasah rakaat. Dia kata salasah riyal. Penjual tu kata, dia ni boleh tahan, pandai bahasa Arab ni. Orang minta 4 ringgit, dia minta salasah riyal. Tak boleh. Lepas tu minta lagi. Dia turun pagi. Turun tak boleh. Dia berkata raka'ah wa nisf. Dia kata salasa wa nisf. Dia kata gitulah, lebih kurang. Ada perkataan nisf. Nisf pun pula minta lebih kurang. Tadi mungkin 4 ringgit atau betul, tapi ada perkataan salasa wa nisf. Dia kata apa pun nisf. Dia ingat lagi tuan, nisfu Sya'ban. Tuan tengok. Jadi tengok tuan, bahasa Arab ni sebenarnya yang kita duk last kali dia nak minta turun kepada 2 riyal. Dia buat cakap macam ni tuan. Dia kata rakaatain. Allah tuan. Dia minta 2 rakaat. Antai tuan-tuan. Itulah maknanya hebatnya Quran sembahyang ni tuan-tuan. Dia menyatukan hati-hati kita, bercakap dengan siapa-siapa pun last kali boleh faham mengenai rakaat. Maknanya dia faham tu 2 riyal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah kehebatan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Antaranya ialah membawa kita untuk solat dan menghadap Allah Subhanahu. Dan kehebatan solat tuan-tuan, solat ni dalam mana-mana ibadat kita, dia terkandung dalam solat. Kita nak puasa nanti, bulan Ramadan nanti, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan dah tanya ke jiran-jiran sebelah yang bukan Islam, kita ni nak bulan depan 2-3 bulan ni nak puasa ni, dia setuju tak kita puasa ni? Lain soalan. Tuan-tuan ada buat survey ke? Tanya pendapat lah, tak pernah buat kan? Mungkin dia pun tak berapa nak setuju tuan-tuan, kita nak puasa ni. Boleh tak kita tuan-tuan dalam nak puasa akan datang ni, kita terpaksa kena tanya dululah jiran-jiran bagi tahu kita nak puasa. Betul ke cara tu? Yang nak sembahyang, nak puasa, nak sembahyang nak kita, tapi peliknya kita tuan-tuan, dalam suatu hukum kita kena tanya dulu orang yang bukan Islam dari segi macam mana kita nak laksanakan hukum Islam. Bagusnya kita meraihkan orang yang bukan Islam tuan. Esok nak tanya tuan-tuan, esok ni matahari terbit ke tak terbit? Terbit sebelah mana saya tak pastilah. Tapi kalau terbit sebelah barat ke timur, tapi kalau lah terbit matahari nanti tuan, adakah matahari akan bagi signal dulu kat kita mu nak bangun ke tak nak bangun? Tuan-tuan, matahari akan tetap terbit esok insya-Allah. Tuan-tuan, walaupun ramai di dunia ni masih lagi tidur nyenyak, betul tak? Dia tak akan tanya cepatlah bangun aku nak terbit, tak ada tuan. Apakah matahari juga akan tanya kita nanti tengah hari, panas sangat ke? Cuaca aku ni terik sangat, aku nak boleh selut. Tak ada tuan, matahari tetap akan panas tuan-tuan. Allah sebab tu dalam forum tuan-tuan, tangan saya gini angkat. Saya angkat main-main je, ada orang ambil gambar, gini. Mungkin kata sudah ke ni. Lepas tu dia pandai pula letak kata-kata. Saya tak cakap pun, tapi dia cakap gini tuan-tuan. Ya Allah. Dia letak. Saya kata apa? Saya kata hukum yang Allah nak, saya tak nak sebutlah apa-apa hukum tuan-tuan fikir diri. Hukum yang Allah nak suruh kita buat ni tuan-tuan, yang perlu takutnya ialah pencuri. Betul tak? Yang perlu rasa bimbang ialah perampok dan juga penzina. Tuan-tuan, apa sewaktu dengannya, yang tu je saya kata. Orang lain tak perlu takut. Tapi kalau lah orang lain tu termasuk dengan orang-orang yang di atas, mungkin dia kena takut lah. Tu je saya sebut. Saya bukan berani sangat tuan-tuan. Jadi kalau takut tadi tuan-tuan, maka sebab tu kita baca Yasin malam Jumaat, malam semalam. Kita kata wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Antara tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ada 3 Allah sebut ayat Allah. Pertama, wa ayatul lahumul ard. Kemudian wa ayatul lahumul lail. Allah sebut yang mula-mula tanah yang gersang, tuan-tuan, bila turun saja hujan, tengok lepas tu pokok akan tu tumbuh dan berbuah. Oh, hebat tuan. Itu nak menunjukkan kita nanti akan mati, lepas mati bangkit semula. Kemudian sementara kita hidup, Allah suruh tengok matahari yang bersilih ganti dengan bulan, dan akhirnya kita akan berada dalam kegelapan, dan selepas tu pula esok matahari akan terbit balik. Itulah ketetapan Allah yang Maha, zalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang Maha mulia, lagi agung, lagi tahu segalanya. Maka tuan-tuan, kalaulah kita yakin bahawa matahari yang lebih besar daripada mata kita ni patuh dengan Allah, kenapalah kita kadang-kadang nak buat sesuatu tu jadi nak kena tanya. Kalaulah ada orang yang bertanya, adakah jika 2 orang yang berzina, seorangnya laki-laki bukan Islam, perempuannya adalah Islam, berzina dua tuan-tuan, bila disabitkan dengan kesalahan, perempuan tadi dihukumkan dengan hukum qisas ataupun hukum hudud tadi tuan-tuan. Kemudian yang bukan Islam tadi bebas. Adil ke macam ni? Saya pun kata duk rasa-rasa macam mana adil tak tuan-tuan? Bila berlaku satu kesalahan, iaitu antara lelaki dengan perempuan, satu lelaki bukan Islam, yang perempuan pula Islam. Bila tangkap tu yang perempuan tadi, kerana dia salah, maka dia kena hukum ikut hukum Allah. Yang seorang lagi, maka dia bebas. Bukan bebas, maknanya hukum tanzih, hukum lain. Maka kalaulah ada yang bertanya macam tu, saya pun jawab kat bawah, samalah bodohnya. Allah, panjangnya. Okey. Samalah tuan-tuan, kalau orang bertanya di hari bulan Ramadan, di siang hari, ada orang laki-laki 2 orang, satunya Islam, satunya bukan Islam, makan di restoran yang sama, tiba-tiba tangkapnya yang orang Islam dia kena hukum, yang seorang lagi tak kena hukum. Jadi adil tak? Kan kita nak sambut bulan Ramadan nanti, orang bukan Islam dia puasa tak gitu? Ya tak puasa. Kenapa tuan-tuan tak tangkap dia? Sebab dia tak kena hukum tu tuan-tuan. Yang kena hukum tu adalah orang Islam. Sebab tu kalau ada yang bertanya, samalah okey, minta maaf tuan, maaf kasar sikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah kelebihan yang Allah beri pada kita dalam bab solat. Segala sesuatu yang ada dalam solat ada tuan. Allahu Akbar. Ada tak puasa dalam solat? Kat mana tuan-tuan? Saya tanya Ustaz Dr. Zul, boleh tak khatib minum air? Sebab saya masa khutbah pun dagang air tu kok. Tapi orang tak sedia kan? Dia kata batal. Dagang air tu macam ni, kita panas waktu ni, sejuk kan, nak minum air, boleh tak khatib minum air? Dr. Zul kata jangan bagi, takut panjang. Dalam khutbah Malaysia ni dia kata panjang, minum pula air, letih kan? Tapi di Arab tuan-tuan, minum air. Dia kata, tapi khutbah dia ringkas je lah, 15 minit. Kita ni kalau bagi air, bila nak habis? Sebab tu jangan sediakan air. Tapi dari segi sah walaupun. Tapi tuan-tuan, kalau imam Allahu Akbar minum air sikit, tak boleh dah. Sebab apa? Takbiratul ihram tadi mengharamkan segala yang mubah. Tak boleh dah. Begitulah tuan-tuan, dalam solat ada zakatnya. Kat mana zakatnya tuan? Iaitu apabila kita solat, kita bersih daripada dosa dengan kita wuduk tadi pun bersih. Dan dalam solat kita ada menghadap kiblat. Siapa-siapa yang sembahyang menghadap cermin tuan-tuan, ada masjid tu dah ada cermin. Kan? Sah tak menghadap cermin? Ni masjid kita cermin kiri kanan, okey. Ni cermin kat depan. Ada ustaz tu kata, dan pelajar pula bertanya, ustaz saya ikut satu kursus, ustaz tu bagi tahu sesiapa yang sembahyang menghadap cermin tidak sah
solatnya. Maka dia pula tanya saya pula sekali lagi. Saya nak jawab macam mana tuan? Saya pun kena raihlah pendapat ustaz tu. Saya kata saya sokong pendapat. Oh, dia pula, kenapa ustaz sokong? Tak apa ni, tak faham lagi soalan ni. Saya kata saya faham, ustaz tu betul. Dia kata sesiapa yang sembahyang menghadap cermin tidak sah. Saya pun sokong. Oh, pula semua tengok. Saya kata yang wajibnya menghadap kiblat, bukan menghadap cermin. Betul tak tuan? Betul? Yang kena ngadap dah batu. Dalam solat kita ada ngadap kiblat, itu haji lah lebih kurang tuan-tuan. Ada pelajar mari tanya, tuan-tuan, kejap lagi saya nak masuk bab kita azan dulu ke? Tak ada dah. Saya nak masuk bab ibu sikit, lepas tu kita solat lah dengan solat apa ni, dengan sedikit Ramadan tu tuan-tuan. Ada pelajar tanya dari segi hukum, saya bukan mufti tuan-tuan, cuma dia mari tanya mengenai apa ni, soal selidik je. Apa hukum berpegangan tangan dan juga membuka aurat di dalam lakonan? Sebab UIA pun ada komunikasi, ada buat TV UIA. Jadi kadang-kadang nak tanya hukum ni. Sebab lakonan kadang-kadang nak kena pakai tudung ke ataupun buka tudung. Ada yang buka tudung, ada yang pegang tangan. Jadi apa hukum? Saya kata awak jangan tanya saya hanya tahu dari segi bahasa saja. Awak kena tanya pakar syariah. Dia kata orang lain sibuk, ustaz boleh tak cepat nak. Saya kata saya tak boleh, kecuali saya dilantik menjadi mufti, barulah saya jawab. Dia nak juga jawab. Saya kata kalau saya dilantik menjadi mufti tuan-tuan, kalau ada orang tanya soalan apa hukum berpegangan tangan dan membuka aurat di dalam lakonan, saya akan bagi satu hukum fatwa, ialah dibolehkan. Sekarang buka aurat dan perpegangan tangan di dalam lakonan dibolehkan. Dia bila saya jawab soalan, dia jadi gitu. Kata, kenapa boleh Ustaz? Saya sebut tadi, ialah di dalam lakonan, boleh tak? Nak saya tanya awak, kalau derhaka pada ibu bapa dalam lakonan, boleh atau tidak? Dalam lakonan kita nak buat satu cerita supaya cerita tadi memberi keisafan, iaitu orang ni jahat tuan-tuan, derhaka ke mak pak, akhirnya jadi baik. Jadi dalam cerita tu boleh tak nak tunjukkan seorang budak ni derhaka pada mak pak dia? Boleh lah. Orang ni tuan-tuan, dia dulu pencuri, kemudian jadi baik. Boleh tak dalam lakonan nanti dia mencuri? Boleh ke tak? Boleh. Jadi orang ni tuan-tuan, dia ni jahat dulu, artis, buka rambut kan dalam lakonan. Boleh tak dia buka rambut dan berpegangan tangan dalam lakonan? Boleh ke tak? Kenapa tak boleh? Sedangkan merampok, membunuh pun boleh lakonan. Tiba-tiba sekadar buka rambut, jadi tuan-tuan kata ni bias. Ni tidak adil tuan-tuan. Ada satu benda yang haram buat, tuan-tuan boleh. Tiba-tiba setakat pegang tangan dan lakonan, boleh. Saya kata kalau sekadar lakonan boleh, semua pening. Saya rasa sekali ni saya last sekali mengajar ni ended dulu. Mengajar makin lama makin pening orang. Tuan-tuan kena dengar, saya bukan pakar dalam bahasa, cuma pandai bermain bahasa. Saya kata kalau sekadar lakonan boleh, tapi jangan buat betul-betul. Buka tuan-tuan, dalam lakonan dia mencuri, dia curi betul-betul ke lakonan? Lakonan saja, dia derhaka ke mak pak tu, lakonan saja. Tapi kalau dia buka tudung, dia lakonan tu dia buat betul-betul. Kalau betul-betul tak boleh. Saya suruh lakonan, dia kata lakonan pun dah membuka sungguh. Kalau membuka sungguh, itu bukanlah ini betul-betul. Kalau pegang tangan tuan-tuan, saya kata yang bolehnya ialah sekadar lakonan yang awak pegang tu, lakonan ke betul-betul? Ni lakonan tapi yang awak pegang tu betul-betul. Tu pening kan? Orang main bahasa ni. Orang main bahasa ni tuan-tuan, ya Allah, jadi pening. Untungnya aku masih beribu. Tuan-tuan, sempena hari ibu, saya buat satu pantun sajak untuk ibu saya 2-3 hari lepas. Untungnya aku masih beribu, hanya satu antara beribu. Tengok. Untungnya aku masih beribu ke beribu? Beribu. Untungnya tuan-tuan, saya dan tuan-tuan ada lagi ibu. Ibu kita tuan-tuan hanya satu.
di kalangan beribu ke beribu? Beribu pun kau tengok faham bahasa tuan-tuan. Beribu berdoa bersatu kalbu, manakan sama doa restu si ibu tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Kita ni hari ni tuan-tuan, saya dan tuan-tuan jadi orang baik ni kerana apa? Antaranya yang paling hebat ialah doa mak kita dahulu. Jadi untungnya kita tuan-tuan ada mak lagi doa untuk kita. Kalau mak kita dah tak ada, mak kita dah beruntung ada kita kerana kita selalu mendoakan dia. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Allah tuan-tuan, itulah hebatnya ibu tuan-tuan. Dan ibu tuan-tuan dialah guru kita juga. Ibulah mendidik kita segalanya tuan-tuan. Dan hari ini sempena hari guru tuan-tuan, anak kita belajar di sekolah tuan-tuan. Kalaulah dia pergi sekolah tuan-tuan, saya ni katanya pensyarah di universiti tuan-tuan, tapi bila anak buat assignment kat rumah, kita ajar dia, kita tegur dia, dia kata cikgu cakap gini. Dia tak tahu tuan-tuan, ni pensyarah ni dengan cikgu tu. Tak tuan-tuan, dia masih lagi nak dengan cikgu dia tadi. Hebatnya cikgu tadi tuan-tuan. Sebab itulah kita selalu tuan-tuan, jangan sebut dah ni bekas cikgu saya. Ada boleh cakap itu? Tuan-tuan kata rasa ke tak? Bila tuan-tuan jadi cikgu, bila anak murid perkenalkan, ni tuan-tuan, ni bekas cikgu saya. Mana ada cikgu ada? Mana ada bekas guru? Sekali berguru tuan-tuan, selamanya dia ada cikgu kita. Ni saya tengok dalam banyak-banyak tu, saya mengucapkan kepada bekas-bekas cikgu saya. Tak ada tuan. Guru tetap guru. Tapi kalau jawatan lain ada. Bekas apa ni, menteri besar tu ada. Minta maaf. Ada lah. Tu ada lah tuan. Tapi bekas tok guru ada tak? Walaupun dia dah tak jadi tuan menteri besar tuan, dia tetap lagi tok guru. Orang tak kata ni bekas tok guru ni, tak ada. Itulah hebatnya seorang cikgu. Asalnya buah dari putih, masak gugur di tapak tangan. Tuan-tuan, mari kita tengok fenomena buah-buahan. Asalnya buah tuan-tuan, jadi buah yang masak kan, asal mula ialah putihnya. Tapi bila jatuh tuan-tuan, jangan jatuh biar di tanah. Kalau nak jatuh, jatuhlah di tapak tangan. Itu maknanya kita meraihkan buah tadi. Jasa guru mengasuh mendidik, dilupa tidak, dibiar jangan tuan-tuan. Itulah tuan-tuan hebatnya dalam bab agama ni tuan-tuan. Pertama ayat turun pun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuan-tuan, Allah hantarkan Jibril ajar Nabi kita. Maknanya dia begitu hebat guru ni tuan-tuan. Nabi dihantar dan lepas tu nak dapat ilmu, Jibril sebagai guru Nabi. Lepas tu Nabi dah tak ada tuan, siapa yang nak ajar kita? Dia panggil al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama pula yang mengajar kita agama tuan-tuan. Itulah kada an yakuna al-muallimu rasula. Ada penyair Syauqil Dhaif, dia kata tuan-tuan, kum lir muallimi tabjila, kum lil muallimi tabjila. Bangunlah kamu apabila ada guru sebagai Muhammadnya. Kadal muallimu an yakuna rasulah. Hampir-hampir guru tadi sama dengan kedudukan rasul. Nak kata sama tu tak tuan, tapi makna dia kalaulah tak ada lagi Nabi diutuskan, siapakah yang dapat kita nak belajar? Sebab tu ada lagi kata-kata hebat tuan-tuan. Dia kata laula murabbi ma araftu rabbi, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah tak ada tu guru yang mengajar aku, masnakan mungkin aku dapat kenal Tuhanku tuan-tuan. Itulah hebatnya kedudukan guru pada hari ini tuan-tuan. Semoga kita pun tuan-tuan Allah bagi nikmat yang tiga ni, iaitu idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Pertama, sadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salih yad'u lahu. Saya dengar dalam radio IQ tadi, dia kata semua kedudukan ni dapat
kedudukan tiga-tiga ni diperolehi oleh cikgu-cikgu, guru-guru, para asatizah. Siapa yang rasa dirinya tak nak jadi, last kali nak kerja apa, menjadi cikgu lah. Allah tuan-tuan, sebenarnya jadi cikgu itulah yang paling mulia. Tiga-tiga ni dapat. Kata penceramah tadi, dia kata sadaqatin jariyah, iaitu kita duk nampak sedekah jariah itu dari segi kebendaan. Rupanya ilmu ni tuan-tuan, ya Allah, dia lebih bernilai daripada harta. Al-malu yanfadu bil infaqi kulla yaumi, wal ilmu yanfa'u wa yazdadu bit ta'limi wa ta'allumi. Siapa cakap tu? Bahasa Arab tu. Saja nak promote syair bahasa Arab saya tuan-tuan. Al-malu yanfadu. Mula-mula saya sebut yang khusu, tapi bila saya tanya pensyarah UM, dia kata tukar daripada yang khusu jadikan yang fadu. Maknanya saya rujuk balik, dia kata al-mal, harta akan berkurang, bil infaqi kulla yawm, harta akan berkurang kalau kita guna hari-hari. Wal ilmu, sedangkan ilmu tuan-tuan yang fa'u, makin bermanfaat dengan kita ajar orang ataupun kita belajar lagi. Dia tak akan habis-habis tuan-tuan. Itulah kelebihan. Pertama, sedekah jariah dengan ilmu. Yang kedua, dapat dekat cikgu juga tuan-tuan, iaitu apa dia kata? Ilmu yuntafa'u bi. Memang sebab dia cikgu, memang dia mengajar ilmu tuan-tuan. Dan yang ketiga ialah waladun salih yad'ulah. Mana ramai tuan, saya ada anak 5 orang je, tapi hari ni tuan-tuan, anak murid saya berapa ramai? Satu batch tuan-tuan 100, masuk 12 orang ramai tuan. Bila kita mengajar tuan-tuan, anak-anak ni lah hari-hari, lepas tu dia tengok kita tu, dia doakan kita, inilah yang disaham dia. Jadi tuan-tuan, tanamkan azam tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa anak-anak kabar ataupun diri sendiri, jadilah seorang yang kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun misal. Jadilah orang yang alim. Kalau tak boleh jadi orang yang alim, jadilah orang yang berilmu, suka belajar. Kalau tak boleh tuan-tuan, jadilah orang yang suka mendengar pada ilmu. Kalau tak tuan-tuan, janganlah rasa benci pada ilmu, suka pada ilmu. Dan jangan jadi orang yang kelima. Alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, suka pun tidak. Apa yang dia tidak? Itulah. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi sebut hadis ni, Nabi berada pada 1400 tahun yang lampau, dan jarak dia dengan Pekan Salak berapa jauh? Beribu tuan. Tapi Nabi sebut man salaka. Siapa yang duduk dekat Salak? Saya saja gitu kan. Ni tuan, tempat kita duduk ni namanya Salak tinggi, makamnya tinggi. Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, tak rasa bangga ke? Marah tu. Allah, saya dengar suara Rabiah, Dr. Rabiah buat gitu tuan. Man salaka tariqa, siapa-siapa yang duduk kat Salak tinggi dan suka pula cari ilmu, banyak pula tempat-tempat belajar tuan-tuan. Tariqan yaltamisu fihi ilma, dapat pula ilmu yang banyak. Sahalallah, jawapannya ialah Allah akan mempermudahkan baginya dengan cara tadi, tariqa, jalan-jalan untuk dia ke mana tuan-tuan? Cari makan. Kita bukan jalan-jalan cari makan, jalan-jalan kita lah nak ke syurga. Jalan je lah dengan cari ilmu. Jadi sekadar tu dulu tuan-tuan. Semoga insya-Allah Allah bagi keberkatan kita dalam bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti tuan-tuan, yang ada ni semua insya-Allah akan jadi pemain-pemain World Cup. Ibaratnya gitu. Ni tengah pilih ni. Tengah pilih ramai-ramai malaikat, doa kita doa, malaikat pun amin amin, dan kita semua akan dijemput menjadi player dalam World Cup of Ramadan nanti tuan-tuan. Nanti bulan Ramadan tuan-tuan tengok-tengok ramai lagi. Padahal sebelum tu yang ni je. Tengok-tengok penuh tuan-tuan. Yang tu adalah penonton. Boleh faham ni? World Cup ni tuan-tuan, yang main betul-betul ialah 12 orang, 11, 22 orang player apa ni, coach pun
tuan main tuan macam saya. Tak ada sangat. Tuan main sikit-sikit je tuan. Main bola sikit-sikit. Tuan-tuan lah yang akan betul-betul solat 20 rakaat. Saya sendiri jarang-jarang je tuan. Sebab saya ni adalah jurulatih je. Jurulatih tu kat kursi je tengok, tapi gaji mahal tuan-tuan. Yang main betul-betul tuan-tuan. Yang lepas tu mari ramai tu siapa je? Yang beli tiket tu. Yang akan dapat insya-Allah cabutan bertuah, dapatlah sikit kat dia, iaitu Lailatul Qadar. Kita insya-Allah tuan-tuan, Allah pilih kita untuk World Cup nanti. Sebab tu doa kita, wa ballighna Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.